berdua untuk minggu ini. Saya Eli Arifin. Saya Iman Zulkarnain. Minggu ni dia special sikit. Yes. Sebab tetamu kita ni pun special. Yes, sangat special. Dia seorang individu dan selebriti and seorang pelakon yang sangat hebat yang dah lama kita tak jumpa, lama kita tak tengok dia berlakon. Iman kenal tak ada? Kenal. Kenal macam mana? Kenal lah, baru kenal tadi. Baru berkenalan tadi. Ya. Tapi saya tengok lakonan dia lah. Selalu tengok, ada dekat tengok. IG Saya Live. minat dia. Minat? Saya minat dia. Yes. Okay, kita jemput tetamu kita hari ini. Ikram Dinsley. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah. 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 Ya Habibi. Wow. Ini adab orang Ipoh lah, bangsa Ipoh. Okey. Datang tanah kat orang, dia bawa kita buah tangan lah. Wah, alhamdulillah, thank you so much ni. You bake sendiri? Ada sikit dadah dalam tu. Kita orang memang suka benda macam tu. Dan selebihnya zikirullah insya-Allah. InsyaAllah. Dadah dan zikrullah. Nak makan sekarang ke Dia jap? kena balance, kehidupan kena balance. Ah. Boleh nak saya potong ke apa? Boleh lah. Nak suap pun Sebab saya boleh. tak suka tengok kalau perempuan potong dia akan jadi nampak buruk. Hey. Kurang sikit sini dia. Hey. Dia banyak penipuan pakai makeup semua tu. Oh. Excuse me. Batal. I nak balik lah sekarang. I potong dulu. Okey. Sebenarnya I cuma nak bagi you rasa dengan rasa gembira. Dengan kasih Bila sayang. sebab saya, saya buat bake ni pun ambil masa dalam sejam. Dalam masa sejam tu saya bogel dulu. Dan hari tu kan. Itulah rahsia dia sedap tu. Sebab I beli lele kan. I dah lama suka benda itu. Astagfirullahaladzim. Tak adalah. Sebenarnya I banyak beli tadi. I buat live dengan Bigo. Aha. Sambil I buat live tu I buat Baking. baking ni. Sebab ini salah satu daripada I punya terapi. Lah, sebab selama ni orang kata I gila. Alhamdulillah doa dia makbul. Alhamdulillah, serius. Gila dari segi bekerja. Tak. Memang gila. Memang gila. Itu bukan saya. Okey. Tapi itu Prince Chick Disney. Aku dah agak dah. Okey, itu baru permulaan Iman. Itu mukadimah dia. Opening, mukadimah. Ini belum lagi permulaan. Ini Belum? Baru nak sampai level mata rolling. Baru ni. Mata rolling. Appetizer. Cepatlah nak makan Nah, ni. Lambat je. Record dia saya nak I want this to be recorded. I want to post it. Abang Ikram swap. Alright, ladies first. Ladies first. Jadi kata patah wuduk. Tak apa. Tak apa, saya single, so don't worry, okay? Bismillahirrahmanirrahim, tolong dia jaga jampi. Right. So, Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. saya Okey, saya letaklah kek ni atas ni Stok kru-kru meleleh dah Eli untuk kek ni. Jadi kita makan. Butter cake. Sedap ni. Sedap. Oisan. Okey Ikram. Makan, Abang. Sebenarnya tujuan kita jemput Ikram hari ini di sini sebab kita nak borak-borak dengan Ikram. Sama-sama kita bersantai-santai sebab minum petang. Sebab dah lama kita tak nampak Ikram menghiasi kaca-kaca TV kan. Kalau ikutkan berdasarkan apa yang Prince Chick Disney sebut, dia dah almarhum. Kan? Tapi alhamdulillah saya panggil bomo. Almarhum Okay. Kata betapa. Dia banyak fasa kat situ Kalau saya nak kongsi kat sini kenapa masa zaman Prince Chick Disney almarhum Ikram Disney terjadi sebab dia terpaksa matikan karakter tu. Okey. Untuk menjadi kelainan dan wujudnya Prince Chick Disney itu adalah untuk satu benda yang kita rasa puas bila satu benda kita nak buat. Okey. Sebab selama ni sebagai selebriti dia macam seorang manusia yang ditopingkan. Terlalu banyak toping dipakai. Betul pegang syaitan, bukan? Syaitan, jin iblis. Okey. Dia bercampur dua-dua tu. Jadi sampai kehilangan dia punya diri yang sebenar dan wujudnya Prince Chick Disney itu adalah untuk kabelan cemerlang. Kabelan cemerlang atas dasar apa? Kabelan cemerlang. Frust. Frust terhadap? Industri. Perempuan boleh pakai maskara, makeup, tapi lelaki semua nak kena buruk. So macam Tapi flawless je ni? ini mana? Dah jumpa lah benda tu. Nak kata jumpa tak jumpa sebab bila nak katakan tentang jumpa ni, tentang soal ghaib ni susah sikit nak kata jumpa. Tapi rasa tu alhamdulillah. InsyaAllah. Dengan bekalan 15 tahun dalam dunia lakonan. Wow. Dan juga sebagai seorang anak ikan dulu. Wah, tahun ni dah 15 tahun. Bodoh lah. Tak. Kita kena jujur. Anak ikan siapa? Anak ikan Disney. Dinsley. Ya saya.
Leslie nama awak ke nama bapa? Nama mama papa. Gabungan. Okey, Iman nak tanya apa tadi? Abang dah 15 tahun dalam industri tahun ni. 15 tahun jadi pelacur dah. Kau mentang-mentang dah ni YouTube channel. Tak, dia macam ni. Sebenarnya bukan apa. Dia 15 tahun. Izin kasi ambil satu. Boleh. Bismillah. Sedap weh. Alhamdulillah. Sebab korang jemput Ikram Rizli kan, jadi dia kena macam sedikit protokol sikit. Tak tahu kenapa. Tak payahlah nak protokol sangat. Relax Sebab dah. risau. Asal? Risau. Sebab saya telah mencetuskan satu persepsi yang sangat besar. Dan saya risau sampai orang akan bunuh saya. Sebab zaman sekarang ramai yang gila. Ramai yang betul mental disorder. Jadi apa yang saya buat kajian selama 3 tahun. Kajian. Saya dalam bidang sosial. Dia akan membangkitkan lagi ramai golongan-golongan yang mental illness ataupun mental disorder. Sebab selama dalam kehidupan yang realiti ni, mereka tak mampu untuk mengekspresikan ini. Jadi bila dalam bidang sosial tu dia pun lebih type, suka hati buat account kecil apa semua. Semata-mata untuk meluahkan apa yang terpendam. Dan mereka sanggup mengatakan seseorang tu atau berkecam seseorang tu kerana ada sesuatu pemberontakan yang berlaku dalaman. Contohnya mungkin kena liwat ke masa kecil kan, so tak beritahu kat orang. Mungkin kan, ataupun main dengan adik-beradik, so tak nak luahkan benda tu. Banyak benda tu. Rahsia personal lah. Dan apa saya alhamdulillah bila Allah wujudkan peristiwa di situ, ia memberikan satu ilham yang sangat luar biasa. Liar biasa. Yang mana saya liar biasa. Saya tak suka dia luar biasa. Luar biasa tu biasa, macam you pun dah luar biasa sangat kan. So saya tak liar ertinya dalam situasi di mana jinak-jinak berumpati. Faham. Okey. Seterusnya? Dan alhamdulillah dalam sepanjang 3 tahun ni, walaupun banyak kecaman, hinaan apa yang dilontarkan, efek sampai family, mama apa semua, memang bagi saya bersyukur sebab apa yang saya doakan selama ni, War 369, pipi lalu, pipi. Ayat baru. Ayat baru Dia pula. bukan ayat baru, dia satu short form untuk gabungkan apa yang difahamkan tentang satu fenomena tu. Apa tu? War 369 pipi lalu ni kira warisan artistik riot. 369 tu maknanya 360 campur dengan 9 daripada auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh, itulah dia. Panjang maksud dia. Dia bukan panjang maksud dia. Dia rumusan untuk kehidupan perjalanan. Di mana Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan. Jadi Al-Quran tu kira saya dulu difahamkan dengan kefahaman yang tak faham dan tak tahu. Kan budak Ipoh yang diajarkan tentang tingginya adab dan adat jibatan kat Kuala Lumpur, kita macam anak ikan lah, apalah, di clubbing apa semua, kita diketemukan jodoh dengan yang insan dan juga insan yang baik dan buruk serta. Jadi dalam perjalanan sebagai ikan di situ, saya rasa saya syukur alhamdulillah sebab asal jati diri saya itu sebagai seorang bangsa Ipoh yang pemalu, penyegan, yang jenis yang tak boleh nak cakap banyak kan. Malu gila, serius. Ini pun malu juga sebenarnya sebab saya dah lama tak Bercakap. dalam depan kamera dengan yang budak-budak baru sekarang ni kan. Budak baru? Saya baru. Awak dah kira second up. Baru macam Macam mana abang overcome malu tu? Ikram ada darah-darah penari. Dia nak lari tiang dulu malu. Adalah sebenarnya saya memang suka buat benda yang luar daripada kotak dan Betul, itu luar. antara rahsia-rahsia yang mungkin saya bongkarkan kongsi bersama dengan Eli dan juga Iman. Sebab mungkin orang akan dengar benda ni, kau ni gila lah. Ya, memang saya tak nafikan saya seorang yang gila. Saya suka gila buat benda yang apa gila. yang saya nak tahu, question mark. Okay, macam ni apa rahsia dia. Selama ni sebagai seorang pelakon, saya rasa hanya difahamkan apa yang saya faham. Tapi dari segi kefahaman, dari segi director yang telah kata berikan ilmu tu, lama-kelamaan saya kumpulkan benda tu. Saya punya style, saya suka kumpul. Bila saya kumpul sampai satu fasa tu saya rasa macam aku tak faham Syal.
Kan? Kimak tu babi tu saya memang tak faham. Alhamdulillah lah sepanjang sebagai almarhum Ikram Mizli tu 15 tahun saya dia sebagai seorang pelakon, selebriti dan director, begitu ramai pengarah-pengarah di luar yang dapat berkongsi pengalaman ilmu, dan sebagai seorang Ikram Mizli juga berpeluang berjumpa dengan banyak masyarakat insan yang berkongsi ilmu, tak kira yang muda yang tua, especially yang tua lah, sebab yang tua-tua ni banyak pengalaman ilmu diorang sebenarnya rugi pada zaman sekarang. Budak-budak zaman sekarang tak nak berdamping dengan orang tua sebab ramai dah mampus, dah meninggal, dah mati banyak lah. Jadi apa yang saya perolehi selama 15 tahun ni, dia membuatkan satu anjakan yang sangat membuat-buat untuk rasakan kelainan. Sebab selama ni bila sebagai Ikram Mizli tu, dia punya watak dia nak orang kaya, nampak nak handsome aja, Panas kacak, baran. panas baran, lepas tu jenis yang kata Nak playboy. kaki. Tapi sebab benda tu dari segi realitinya bukan. Bang, Bisa. kita keluar dari topik sikit lah. So during this MCO apa semua, macam mana abang sustain your life? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur. Alhamdulillah sangat bersyukur kerana Allah mengizinkan MCO ni berlaku, PKP ni berlaku. Kerana ini fasa-fasa yang saya perlu hadapi untuk transformasi IQ yang saya nak laksanakan. Maksudnya dari segi untuk diri saya sendiri ya. Plus minus dengan sekeliling saya yang terkena tamparan juga. Okay. Saya tak nafikan masa mula-mula PKP tu agak orang kata macam anxiety lah. Dengan fikir mama lagi, nak fahamkan mama macam mana. Ipoh kan, kita dapat info semua daripada TV, internet sekarang ni lagi lah, media sosial. So diorang punya paranoid tu lebih padu. Macam kita KL kita macam relax actually lah kan. So benda tu nak menghadapi di mana saya kena nak kena bukan khatam, nak kena fahamkan kitab yang arwah papa tinggalkan ni. Kan kitab ni bukan kitab macam Quran. Yalah. Dari sekitar dia punya ni. Panduan lah. Tapi ni nak kena faham, nak bagi faham kan, nak kena hadapinya. Selama ni kalau ada arwah papa gaduh pun dengan papa dia di luar tengah. So sekarang saya kena hadap ni. Plus minus dengan persepsi orang sekeliling yang macam memang menarik lah. Saya rasa sebagai seorang pelakon yang selama ni yang drama mungkin scripted kan, tapi ini skrip yang Allah bagi. Dan bila saya menghadapi sebuah filem yang seksanya skrip Allah tu, amazing lah. Tapi kan Ikram rasanya dah tahu pasal benda ni sebab saya pernah tanya banyak kali. Tapi for this time saya nak tanya macam sebab you tahu you adalah seorang Ikram Mizli yang gah dulu kan. Macam you cakap tadi watak macam watak pernah bawa, and then basically watak-watak yang macam playboy, watak yang apa Panabaran, yang anak orang kaya, yang macam-macam lah, yang Romeo dan sebagainya kan. So orang macam memang very looking forward to your acting setiap kali drama you keluar ataupun filem ke. But then tapi benda tu macam tiba-tiba gone. Tiba-tiba dia macam gone. Why? Okay. Dia bukan hilang sebenarnya. Dia sedang mencari ataupun menggali apa yang difahamkan selama 15 tahun ni dengan watak-watak perwatakan, watak perwatakan. And jadi benda tu hanya difahamkan untuk skrip and then berlakon. And then kena absorb ni sekali ni. Dengan bukan setakat pelakon je, memang produksi apa semua. Dan macam individu yang bernama Ikram Mizli ni, dia suka bersembang. Bukan sembang mengenai apa dalam production, tak. Dia production tu, gosip tu ada juga. Dia balance. Plus bila individu tu senyap, dia akan suka berdamping untuk tahu apa sebenarnya yang di sebalik individu tu diam. Okay. Sebab orang yang berdiam ni lagi banyak dia punya berbanding orang bercakap. Dia bercakap ni kita nampak aib dia banyak buka. Tapi bila individu yang senyap ni, dia ada satu benda yang pengalaman dia tu itu memang sentiasa berlaku sejak daripada zaman kecil lagi. Sebab arwah tok ke arwah pah ke mana-mana ke, dia akan panggil Ikram, jom beli gandum, Ikram tok jom buat simen, Ikram jom buat basuh kapet. So semuanya Ikram. Right? Jadi rasa berontak lah. Apa hal aku kena arah ni, faham tak? Sebab banyak-banyak yang ada, kenapa Ikram Mizli kan? Kenapa Ikram? Rupanya benda tu adalah bekalan untuk ke depan. Di mana bila dunia berlaku, saya masuk ITM, saya seorang yang pendiam sampai peringkat kau pun rasa berdosa. Sebab memang kecil mama ajak, aku
kau berdosa. So aku kau pun berdosa. Memang dari kecil mama ajar aku kau berdosa. Kan, jadi bila masuk ITM, jumpa orang Pening, jumpa kawan-kawan Kedah, aku kau. Macam banyak tu semua. Faham? Sampai peringkat dah kena masuk dalam kelompok tu untuk terima aku kau tu adalah tu saya panggil kawan. Okey ya. So balik ke KL, balik ke Ipoh, nak kena pusing balik karakter lain. Nak kena sebut, biasa sebut saya ataupun Ikram, nak kena sebut nama kan. Jadi bila dekat kawan-kawan Kedah ni Pening ni pula, dia akan kata, dia akan pandang negatif. Kau ni gay ke apa? Sebab sebut nama saya, Ikram. So benda tu pada budak-budak lelaki macam, kau kenapa sial kan? So, tak jantan lah itu. Tak jantan lah. Tapi benda tu dah diasuh kecil. So saya terpaksa daripada Ipoh, Shah Alam pergi Ipoh, nak kena tukar. Tak kali balik kena tukar. Dengan mentaliti orang Ipoh yang penuh, itu tak boleh, ni tak boleh, itu tak boleh. Bila balik KL, boleh. Kan? So boleh tu pula bukan boleh yang kita tahu daripada awal, tak ada. Benda tu dilalui untuk merasai. Kan? Makin lama makin confused. Banyak benda yang confused lah. Sebab saya suka mengkaji satu sifat manusia dan saya suka kenali seseorang tu bukan setakat kenal luaran. Bila luaran ni kita boleh tahu pakai baju semua nipu. Eli macam ni tak. Nah. Ini rock. Kalau I dapat time dengan you, one by one, I dapat korek banyak benda yang itu sifat sebenarnya. Tapi you padu sebab you tahu macam mana nak tutup air tu. Itu terbaik. And so benda tu berlaku dalam kehidupan, makin lama makin keliru. Adakah yang mana realiti, mana yang sebenar-benarnya. Sehinggalah pergi ke Langkawi, betapa kan. I pergi Langkawi sebenarnya buka kafe. So dalam perjalanan itu, pergi ke Gunung Raya apa semua, dia macam ada satu angin yang menukarkan karakter. Itu yang jadi Dr. Ciki. Daripada Dr. Ciki tiba-tiba ilham dengan lagu M. Nasir tu. Lagu apa? Di sebalik cermin mimpi, Sahabat Gua dengan Bila Rumi Menari. So benda tu dalam perjalanan tu setelah dipasang buat speaker, buat style macam dulu kan, macam old school punya. style tu yang zaman dulu yang merantau tapi pusing kat Rasan Jenang. Setiap perjalanan tu akan bertemu dengan insan-insan yang akan berkongsi, bukan insan-insan yang agama tak ada. Bukan cerita pasal Quran. Faham? Okey. Yang otak-otak beach bawah ni apa semua. Dan itulah perjalanan yang saya tempuhi. Kefahaman saya mengenai perjalanan ni banyak saya difahamkan bukan daripada ustaz-ustaz tadi. Daripada orang ni semua lagi banyak benda saya lagi faham berbanding dengan orang yang kononnya acah agama. Okey. Tapi kan berkawan dengan orang yang cerita pasal agama, akuan dan sebagainya, itu dari segi terms friendship is fine. Tapi personally you rasa dalam jati diri sendiri, adakah you rasa benda tu betul? Bila orang kata macam saya salah pemahaman, saya tak, apa yang betul tentang pemahaman. Sedangkan yang kat masjid ni pun orang ni tak pati orang ni, orang ni tak pati orang tu, orang ni rasa besar, orang ni duduk kat saf ni daripada 5-10 tahun lepas. Kan? Jadi mana nak kata betul benda salah sekarang? Kan? Bagi saya bukan kata kita kena kawan orang yang mampu, tak ada. Kita kena ada pengetahuan ataupun budi bicara tentang pengalaman, kongsi pengalaman dia mampu untuk tumpuhi benda tu. Kan? Kenapa kita yang tak mampu ni, kita terus jatuh hukuman, paling tak rasa ni. Dan sebagai seorang pelakon, bagi saya lah, kan? Kita bukan pelakon tu sekadar selebriti atau pelakon TV atau drama. Kehidupan kita sehari-hari pelakon. Kita semua pelakon, awak pelakon, saya pelakon. Orang pakai maskara pun dah jadi watak lain, betul? Awak pakai baju dah tukar baju lain, tadi lain sekarang lain. Kan? Awak jadi Mas Singa punya host pun lain, kan? Sebab baju, pakaian. Kan? Apa yang berlaku dalam kehidupan saya memang suka kaji dan observe. Dan saya nak kena fahamkan apa yang dipahamkan setiap satu ilmu yang saya dapat dalam sekolah. Kan? Kita ada pelajaran asas perdoain, apa saya dapat dengan orang tua ni semua, dengan orang muda, saya berdamping dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, semua dengan kawan-kawan selebriti semua selama ni lah. Saya nak apa tu? Teruskan. Bukan setakat selebriti lah, mana ada golongan VIP apa semua.
bagi saya semua orang ada watak perwatakan. Dan saya tak tahu kenapa zaman sekarang ni orang makin diperbodohkan. Dan saya rasa netizen lagi bijak berbanding dengan orang luar-luar kan? Sebab dia percaya apa yang netizen cakap, ambil bulat-bulat, tak video, orang yang Facebook ni semua, dia cukup percaya. Oh, dia ni tak betul lah, ni dia lah, oh dia ni apa semua. So bagi saya, jabatan netizen negara sangat hebat. Saya bagi betul, saya tak terserang, sangat hebat dan mereka sangat bijaksana. They can conquer the world. Yes, dia boleh buat, dia boleh keluar menuduh, tukar caption. Korea punya tu dia tukar, tapi seru ada sebab netizen. Tukar.